Okey. Saya letak magnesium sulfate. Boleh explain tak? Macam mana nak explain? Macam mana kita nak explain? Of metal kan? Okay, lagi? Inert value. Inert value, bagus. Inert value. Inert value. So sekarang ni inert value. Okay, inert value macam mana? Ini kalau dah boleh jawab tak payah ajar lah ni kan? Boleh lompat ke tajuk lain pula. Okay, macam mana nak explain yang inert values tu? Okay, sekarang ni kita ambil ketetapan di dalam kepala kita. Okay, kita kena tahu inert value of zinc dengan copper kan? Copper. Zinc 2+, copper 2+. Okay. Okay, tambah 2 elektron, dapat zinc. Okay, copper 2+, ini untuk kategori ni lah. Untuk orang ni. Okay. Okay. So, copper 2+, tambah 2 electrons, dapat copper. But what is the values? Okay, so values dia, saya buka values dia. Saya buka sebab saya dah sediakan dah tadi ya. Mana dia, I punya ni. Tadi. Mana dia duduk kat mana? Kat mana? Duduk kat mana buku teks. Ni dia. Okey. Keluar dah. Kita tengok inert values. Okey. Ni. Okey, macam mana nak menerangkan dia? Macam mana nak menerangkan? Zn S high. Macam mana nak menerangkan? Zn is more electropositive. Okey, Satna, saya copy ni, saya pergi lekat dekat saya punya ni saya suka pakai saya punya komputer ni kan. Komputer saya ni best Tapi tak mau pergi sini Okey. Saya tampal kat sini, Ctrl V. Alamak kecil benar lah pula Okey. Okey. Okey, nampak? Kenapa saya ingat pula ni? Awak saya ingat pula. Okey. So, nampak tak? Kecil lah Okey, nampak. So, dekat sini, kita tengok values dia berapa? Zinc Zn lagi tinggi. negatif Okay. 0.76. Zinc dengan zinc mana zinc? Zinc sini ni. Betul. Negatif 0.76. Lepas tu copper Cu Bawah. positif 0.34. Ingat tak?
Sini oxidizing agent. Yang positif ni oxidizing agent. Oxidizing agent. Yang sebelah sini reducing agent. Agent. So kita nak tengok yang mana? Siapa yang more electropositif? Reducing agent. Maksudnya, you nampak bahawa negatif ni, dia lebih negatif kan? Oh, negatif. Yeah, dia more negatif. So dia jadi siapa? Dia jadi Reducing Jadi- agent. reducing agent. Maksudnya Reducing siapa agent. yang jadi reducing agent? Yang lagi negatif. Yang lagi Ni. negatif. Okay, ini. Zn. Ya. Yang jadi, ini yang jadi. Ni. Dia yang jadi siapa? Dia yang jadi Reducing reducing agent. Okay. So siapa yang jadi oxidizing agent? CO2 plus. CO2 Ya, plus. yang ni jadi oxidizing agent. Okay. So sekarang ni, macam mana kita nak menjelaskan bahawa ada berlaku displacement? Siapa displace siapa sekarang ni? Zinc displace copper. Ya, Oh, sebab dia reducing agent, so dia akan displace copper 2 plus. Dengan kata lain, bila dia reducing agent, kita kata dia more electropositive. Yang ni less electropositive. Tapi actually yang less electropositive ni, dia adalah apa? Dia adalah salt solution. Kan? Betul? So kita kata zinc can displace copper 2 plus ion from its salt solution. But this is how you should explain. You cakap, okay, you tengok sini, okay, macam mana kita nak explain? Kita tengok, dia dah bagi dah. Ni, step pertama. Step pertama, kita kena explain, kita kata, siapa yang more electropositive metal? Kita tengok kat sini, zinc is more electropositive metal located higher position than copper. Nampak? Bila kita cakap zinc is more kita bandingkan, we are comparing zinc dengan copper tau. Ini. Okay dapat tak? Kita comparing zinc dengan copper sebagai reducing agent. Tapi bila oxidizing agent, kita akan compare, kita akan buat apa? Kita akan explain tentang oxidizing agent yang located, nampak ni? Metal ions that are located at the bottom of the electrochemical series are the stronger oxidizing agent. So we are comparing copper 2 plus dengan Zn 2 plus. Dapat tak? Okay, so our explanation untuk displacement pertama, firstly kita kata, kita tengok, oh zinc is a reducing agent. Okay, dapat satu markah. Okay, because dia duduk top of the electrochemical series. So dia reducing agent. Okay. More electropositive metals are located at the higher position. Okay, maksudnya zinc is positioned higher than copper metal in the electrochemical series. Therefore, zinc become a stronger reducing agent. Yang si copper 2 plus ni, dia located at the bottom of the electrochemical series. So dia a stronger as oxidizing agents. Nampak? Okay, so zinc can displace copper 2 plus ion from its salt solution. Boleh tak karang ayat macam tu? Guys, kalau anda Boleh, faham, anda boleh kan? Jadi konsep dia ini saja.
Tapi konsep ni dia menerangkan untuk series ni. Kita nak cerita tentang membandingkan antara. Okey, sekarang ni kita ambil case zinc dengan magnesium. Dia berapa markah je? Ha? Berapa markah? Biasanya dalam 2, 3, 4 macam itulah. Tengok markah. Kadang-kadang kalau 2 markah kita kena cantum-cantumkan ayat. Maksudnya satu cerita tentang reducing agent, satu cerita tentang oxidizing agent. Dia punya sebab kita jarang jumpa lagi soalan ni tau sebab awak adalah batch pertama. Faham tak? So kita tak ada past year's question. Melainkan kita punya reference adalah textbook saja. Kita tengok buku teks macam mana dia tanya soalan, okey? Okey, so sekarang ni you tengok sini. Sekarang ni kita compare zinc dengan magnesium. Sekejap cikgu ambil yang okey. Kita ambil color ni. Hijau lah. Okey. So zinc kat sini, magnesium dekat sini. Sekarang macam mana kita nak cakap siapa jadi reducing agent? Mg. Mg jadi reducing agent. Ada Mg tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Ada Mg2+. Yes, Mg2+. Maksudnya ada Mg2+. Sekarang ni siapa jadi oxidizing agent? Zinc 2+. N2+. Zn2+. Patut oxidizing agent kan? Ini patutnya reducing agent. Tapi tak ada zinc 2+. Ada So Zn. tak ada reaction lah. Tak ada reaction. Tak boleh berlaku reaction. So macam mana kita nak explain? Kita kata because magnesium metal is more electropositive than zinc metal. Zinc metal. Maksudnya magnesium should be the reducing agent. And then zinc to Mg2+ is located higher than zinc ion. Zinc 2+. So dia tak boleh berlaku. Maksudnya awak just explain in terms of electrochemical series ataupun kita panggil sebagai SEPS. Series Standard Electrode Potential Series. Dulu saya ingat tak ada tak SEPS tu, saya tak baca habis. Kawan saya duk sebut SEPS, saya kata apa ni, rekaan sendiri ke apa kan? Okey. Okey, so ini explanation. Okey, so saya nak pergi kepada sekejap nak print screen. Saya takut lupa ni sekejap lagi ya. Okey. Okey. Mana dia tulis awak kat sini? Okey, I print kat sini. Okey nanti awak boleh refer lah. Jadi image pula tak apalah. Okey, now kita pergi kepada PowerPoint saya. Okey. So macam ni. So bila kita nak explain tentang displacement of metal from its salt solution, you take notes, you kena faham who become the why jadi oxidizing agent, why jadi reducing agent, what are the methods, apa observation. Okay. Observation ini you akan tengok what happen kepada metal yang dicelup ke dalam electrolyte. So ada dua observation kan, satu pada electrode, satu pada metal, satu lagi pada salt solution salt solution. Okay. Half equation pada metal, half equation pada salt solution. Overall any equation adalah reaction dekat sini campur dengan reaction dekat situ. Lepas tu you kena bagi tahu siapa yang undergoes reduction, siapa yang undergoes oxidation. Normally yang undergoes reduction mestilah siapa? Mestilah ion in the solution. Kan? Kalau displacement kan? Yang substance yang undergoes oxidation is the metal yang kita celup ke dalam salt solution. Ataupun dengan kata lain, substance yang undergoes reduction adalah yang displace. Displace apa? Ions
displaced kan? Betul? Yang undergoes reduction is the ion displaced. Okay, yang undergoes oxidation adalah metal yang Nak display. displaced. Susahnya. Macam mana nak bagi awak ingat metal yang displaced. Metal yang displaced the ions. Okay. Okay nampak ni. Ini saya dah terangkan dah. Okay, nampak tu. Dia cakap. Does reaction occur spontaneously? Yang ni yang kita nak tahu ni. Yang saya kata. Bila kita buat displacement, kita kena tahu adakah occurs spontaneously between zinc and magnesium nitrate solution. Tadi kita cakap nampak tu? Zinc negative 0.76. Magnesium negative 2.37. So macam mana nak jawab ni? Okay. Dia kata, kecilkan sikit Okay, dia kata, from this one, the standard cell potential is calculated as follows. Okay. Zinc menjadi Zn2+ dapat E naught positif 0.76. Magnesium 2+ tambah ini dapat, maksudnya Zn tambah magnesium dapat E naught cell sama dengan negatif 1.61. Ini bukan. Ini macam mana kita nak kira. Macam mana kita nak kira? Katot tolak Anode. katot tolak anode. Senang saja. Okay, tapi di sini dia kata sepatutnya ini tindak balas yang berlaku adalah zinc and magnesium nitrate solution. Any idea? Okay, ini adalah daripada, ini sebenarnya adalah daripada SEPS. SEPS. Okay, SEPS. Okay. Okay, daripada sini kita buat balik. Kalau kita tukar zinc ni, kalau zinc itu ionize, zinc itu akan dapat, kalau zinc pergi ke sana, okay, Zn2+ tambah 2 elektron pergi ke sini, you dapat values negatif. Tapi kalau Zn pergi ke sana, you akan dapat value positif. Ini faham tak? Oh, macam tu ni. Nampak? Jadi faham tak? Saya rasa pergi sana. Tak faham. Kalau terbalikkan kita dapat positif. Okey, yang ni tetap, ini tetap magnesium. Masih dia tak tukar, nampak tak? Dia tak, masih lagi arah itu negatif. Okey, dia kata bila dia campur kedua-dua, dia dapat negatif 1.61 volt. From this, the standard cell potential is negative. Therefore, the reaction between zinc and magnesium nitrate is non-spontaneous. Reaction does not occur. Ini cara awak nak jawab. Jika you dapat value dia negatif, maknanya tidak berlaku tindak balas. Bila masa kita dapat spontaneous? Positif. Bila ada reaction. Yes. Maksudnya kita kena dapat nilai positif. Baru kita kira sebagai spontaneous. Okey, kita tengok sini ya. Okey, kita tengok sini. Try to calculate the standard cell potential and state whether this reaction occurs spontaneously or not. Okey. Tadi cikgu terangkan pasal SEPS, itu adalah teori yang kita nak faham, okey? Tapi sekarang ni kita kena buktikan whether it occurs spontaneous ataupun non-spontaneous according the values of the calculated potential. Dapat tak idea ni? Dapat. Dapat Maksudnya kita cakap kalau kita dapat negatif, so dia tidak spontaneous. Okay, maybe awak akan tanya saya, teacher, kenapa nak tulis macam ni? Kenapa kita nak tulis Zn dapat positif 0.76? Sebab soalan dia tanya zinc dengan magnesium nitrate.
Nampak? Nampak? Dia tanya between zinc dengan magnesium nitrate. Kalau dia tanya between silver dengan magnesium nitrate, kita still kena tukarkan this equation kepada silver ion plus 1 electrons. Okay, kita tengok ni. Okay, try calculate . Okay, kata kalau kita nak tengok adakah ada displacement tak silver nitrate pakai zinc. Okay. Okay, sekarang ni kita cuba awak kira. Okay, macam mana nak kira? Okay, so sekarang ni okay, Satna, saya nak ambil ni. Okay. Okay, saya kecilkan. Okay, okay. Nak besarkan lagi ni. Tak boleh dah. Okey, kita ambil nilai kita kira. Okey, so sekarang ni kita nak tengok antara zinc and magnesium nitrate is non-spontaneous kan? Reaction does not occur. Sekejap. Nak ambil lagi satu between siapa? Zinc dengan? Silver nitrate. Yes, Ag nitrate. Ag nitrate. Awak dia punya pen ni sangat dim Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok zinc dan Ag nitrate. Okey, zinc kepada zinc 2 plus 2 elektron, berapakah values dia? 0.76. Okey, ambil kat sini zinc. Inode dia 0.46. positif tau. Ya. Sebab kalau Zn ke sana, ke sini, inode sini negatif. Kalau values kat sini, okay, Zn2 plus dapat ni kita dapat tolak 0.76 volt. Kalau dia bergerak dari sini ke sini. Kalau bergerak ke depan, dia akan jadi inode sama dengan positif 0.76. Okay. So lagi satu kita tengok silver. Ag2 plus. G plus. Satu. Okay, tambah electrons. Dapat Ag. Inode dia berapa? 0.8. Positif 0.80. Okey, so sekarang ni kita campurkan kedua-duanya. Kita dapat positif kan? Bukan Betul? ke cathode tolak anode saja. Okey, cathode tolak anode. Okey, kita campurkan kedua-duanya. Cathode siapa? Ag. Ag plus. Cathode. Awak nak guna cathode tolak anode ke awak nak campur je sum? Formula yang dia bagi dalam buku teks tu cathode tolak anode, tapi sebenarnya dia adalah jumlah sum of the inode tu adalah sum of the reaction atas tanpa reaction di bawah. Campur je. Campur je lah ya. Okay, Campur je. Kalau awak belajar IGCSE, awak akan belajar konsep campur. Tapi kalau belajar yang KSSM, dia bagi formula nak bagi budak senang ingat. Okay. So sekarang ni maksudnya kita akan dapat Zn plus Ag. Okay, awak tak kisah kalau you darab 2 pun benda ni tak berubah tau. Ingat kita tak darab semua Kalau kita letak 2,
2 Ag lah sebab nak dapat 2 elektron kan. Ya, Ini tak 2 tukar ya. Ini masih sama Okay, Zn tambah 2 Ag dapat Zn 2 plus campur 2 Ag. E naught dia sama dengan positif 1.56. 1.56. So maksudnya positif spontaneous lah. Spontaneous. Kalau negatif, you dapat tidak berlaku tindak balas. Macam tadi tu Cik. So maksudnya sekarang ni konsep dia adalah kita kena faham macam ni dapat negatif dia dicampur kan. Tolak 2 campur 0.76. Kalau you nak pakai formula cathode tolak anode, yang mana satu cathode, yang mana satu anode? You tak boleh determine. Setuju tak? Kita tak boleh determine cathode anode kat sini. Betul. Tak boleh. Kita kena cari dia punya jumlah dia. Teacher, Yes. kan kalau jumlah tu atas tambah bawah. Ya. Kalau Tapi kita kena consider ni. Campur tambah dengan tolak tu. Sebab tu dapat negatif 1.61. tapi kalau bawah tambah atas sama kan? Sama je. Kalau you dapat negatif, katalah you ada negatif 1.2. Negatif 1.4. Okay, you kena negatif 1.2 tambah dengan negatif 1.4. You dapat berapa? Negatif 2.6. 2.6. Is a sum. Kataan maksud yang sesuai adalah sum. SUM. Boleh? Boleh. So sekarang ni Boleh. yang awak kena faham tentang displacement reaction adalah sama ada dia spontaneous ataupun non-spontaneous. Kalau non-spontaneous maksudnya the reaction does not occurs. So kita kena buat macam mana? Kita kena kira. Kita kena kira dengan sum of the reducing dengan oxidizing. Macam ni. Macam kat sini, dia kata zinc is above, bila kita nak explain. Zinc is above silver in the electrochemical series, therefore zinc is more electropositive than silver and will displace silver from silver nitrate solution. Zinc atom, ini sebab boleh berlaku bila ada tindak balas. Faham tak? Bila ada tindak balas, barulah awak explain in terms of electrochemical series. So sekarang ni, apa kesimpulan kita nak buat? Mula-mula kita kena buat apa? Untuk displacement ni. Kesimpulan cerita kita. Tengok siapa reducing. Ya, siapa first kali kita medium, kena siapa- tengok. Kita kena tengok satu, spontaneous ataupun tak spontaneous. Kan? Is it spontaneous? Spontaneous or non-spontaneous? Okay. Kalau spontaneous, barulah awak boleh explain in terms of what? In terms of metal, electro, positivity, refer kepada E0 SEPS. values ataupun SEPS. Nampak tak? Maknanya awak punya tambahan silibus untuk KSSM adalah yang ni lah. Dulu kita tak perlu kira. Tahun dulu kita tak perlu tahu spontaneous ke tak spontaneous ke. Budak-budak hafal aja. Oh, this one more electropositive. This one no. Okay, so less electropositive cannot displace more electropositive metal. Itu dulu. Faham tak? Itu dulu. Yang terkini,
awak kena kira. Awak kena calculate. You have to calculate. You have to calculate whether it's going to be spontaneous ataupun non-spontaneous displacement. Okey. Itu saja. Padahal korang pening kan, betul tak? Kan? Ada benda yang baru. Saya tak tahulah cikgu pun nampak ke tidak benda ni Teacher. Ha? Yang study. spontaneous menjadi Spontaneous maksudnya ada displacement. Yang tak spontaneous tak ada displacement. Okay, nampak? Bila kita explain a displacement, awak kena explain firstly ada berapa? 5 cerita. 5 benda yang you kena cerita. 1, the position of siapa? Metal itu in the electrochemical series. Contohnya, you cakap zinc is above silver in the electrochemical series. Zinc is more electropositive than silver and will displace silver from silver nitrate solution. Lepas tu you kena explain tentang ini adalah this one adalah zinc adalah reducing agent. Okay. So kita kata zinc as the reducing agent akan donates ataupun releases 2 electron to form zinc 2+ ion. Bagi half equation. So sekarang ni silver ion ni dia adalah siapa? Oxidizing agent. Yeah. Okay. Kalau korang dapat idea, mesti started dengan reducing agent follow by oxidizing agent. Ingat lah. Awak mesti ada penulisan itu. Explain bahawa awak faham. Kalau awak boleh identify siapa jadi reducing agent, siapa jadi oxidizing agent, maksudnya you faham bahawa nak berlaku redox kena ada 2 benda ini. Boleh? Okay, So maksudnya silver ion adalah oxidizing agent. Dia akan receive electron to form silver atom. Okay. You kena cakap ini undergoes oxidation. Yang ni undergoes reduction. Lepas tu barulah tuliskan ionic equation iaitu zinc plus 2 silver ion dapat zinc 2 plus 2. Okey, selepas ionic equation you kena bagi tahu apakah observation. Zinc tadi dissolve. Dan silver tadi jadi shiny grey deposit. Kena cakap ke berlaku di mana? Sebab kita hanya tindak balas ni hanya melibatkan is a zinc metal yang dicelup ke dalam immersed in a silver nitrate solution. So kita akan nampak zinc ini akan dissolve. Kita kata zinc dissolve ataupun zinc become thinner. Become thinner. Lepas tu bila dia silver ni dia tidak akan melekat kat sini tau. Silver akan termendak kat bawah ni. Sebab tu kita akan nampak dia sebagai shiny grey deposit. Okey, silver ni. Dia akan warna silver. Ni patutnya saya kena colour ni kan. Ni. Dia akan deposit dekat bawah ni. So kita kata silver ion akan receive electron
to form silver atom dan kita akan nampak sebagai shiny grey deposit. Okay. So kita tengok quick review. So this is a quick review. Katakanlah kita diberikan metal X, ada metal Y, ada metal Z. Lepas tu letak dalam ni silver nitrate solution. Okay. So sekarang ni dia kata the diagram shows the apparatus used to study apa? To study the displacement reaction, okay, between metal X, metal Y, metal Z with silver nitrate solution. Ni soalan dia. Okay. Lepas tu dia kata initial temperature is the same, 30 degree Celsius. Temperature of the solution in test tube A, dia bagi berbeza-beza, 60. Selepas eksperimen okey. Selepas eksperimen. Faham tak? Yang ni jadi 60. Yang ni jadi 35. Yang ni jadi 30. Okay. Pada awalnya 30. Pada awalnya 30. 30. Okay. So sekarang ni soalan tanya. Siapa jadi manipulated variable, corresponding, constant, relationship between the temperature with the position of metal in the electrochemical. Okay, sekarang ni kita nampak what is the conclusion ataupun inference yang awak boleh buat based on this story. Ni, daripada story ni. Apa yang kita boleh cakap? Ada increasing and decreasing. Betul. temperature. Betul. Dia bagi sign of what? Sign of dia punya vigorous. Bagus. So siapa yang vigorous? Yang 60. Metal Okay. X. So yang ni vigorous. Yang ni? Less vigorous. Less vigorous. vigorous. No Yang ni? change. Not vigorous. Tak No ada. reaction. So No no reaction. No reaction. Okay. Sekarang ni kalau saya cakap manipulative variable. Type of metal. Type of metal. Type of metal. Okay, type of metal ataupun you terus tulis metal X, metal Y, metal Z. Okay. Kalau teacher ajar macam tu. Terus tulis nama bahan dalam eksperimen tu. Okay. Constant variable. Silver nitrate solution. Silver Yes. nitrate solution. Responding. Temperature after Final temperature. Final temperature. Huh? Final temperature Final tu? temperature of solution. Increment. Ke temperature increment? Betul. Temperature increment kan? Okey, dia tanya, what is the relationship? Apakah hubungan? Okay. Between temperature of the solution with the position of metals in the ECS. the higher the temperature, Yes. the higher the higher the position in Yes. electrochemical series. Okay. The higher the temperature, the higher the position of metal in the ECS. Okay. Arrange metal X, Y, and Z based on the lowest tendency to highest tendency of losing electron. Soalan ni best juga maksudnya highest tendency of lowest kepada highest. Maksudnya less electropositive to more electropositive. So siapa yang paling less electropositive siapa? Z, metal Okay, Z. so Z. Z. Y. Y X. Okay, X. Z, Y, X Okay. Okay, predict. Ni predict ni. Predict metal X and Y.
X and Y. Metal X, magnesium. Magnesium. Bagus. Lagi? Metal Y. Metal Y, Copper. Zinc. Zinc. Copper. Copper. Boleh juga. Okey, copper. Teacher, kalau atas pada magnesium tak boleh kan? Tak boleh. Sebab dia mesti di bawah magnesium. Kalau zinc boleh? Boleh. Zinc boleh. Tak kalau metal X tu, atas pada magnesium. Metal X tak boleh magnesium lah. Kalau you letak metal X boleh magnesium. Kalau Tapi atas pada tu, metal X tak boleh copper. Sebab dia macam nampak kan 2 kali ganda kan. Maksudnya Nampak kalau 30 kepada 6. metal X tu kalau tak boleh lah kalau macam sodium ataupun Tak boleh. Sodium anak beranak sodium tu semua tak boleh. Anak beranak grup 1, grup 1 semua kita tak boleh pakai. Kita tak boleh buat eksperimen dia dengan metal-metal lain, meletup. Tak boleh. Bukan tak boleh sebab apa? Sebab ini dia explode. Reaktif. Kita kena start dengan aluminium ke bawah. tu reaktif lah. Yes, tu reaktif. Aluminium ke bawah saja boleh. Aluminium ke bawah. Sebab aluminium ke bawah tu macam metal yang kita boleh letak dalam makmal kan? Betul tak? Magnesium tu yang bukan ke atas aluminium. magnesium dengan aluminium siapa lagi tinggi? Magnesium lagi tinggi. Aluminium. magnesium. Magnesium dengan aluminium siapa lagi tinggi? Mg. magnesium. Magnesium lagi tinggi sebab magnesium pun dia nampak macam dah jadi strip kan? Bukan strip yang gelongan tu, gelong. Ribbon. Ribbon. Ya Allah Tuhan kami. Dah lama tak pergi sekolah Okay, write the chemical equation and half equation for the reaction occurs between those metal dengan silver nitrate solution. Yang ni boleh lah kot kan? Okay. Boleh. So kita tengok sini. Boleh? Yang ni boleh lah kan? Boleh. Okay. Example of displacement reaction. Yang ni lah. Metal. Okay, copper. Alright. Okay. Satu lagi. Ada lagi satu displacement. Untuk apa? Okay. Kita kena ingat displacement ada 2 konsep okay? Satu konsep electropositivity. Okay, displacement Itulah tiba-tiba sesemau pula ni Okay, displacement ada 2. Satu based on electropositivity. Satu lagi based on electronegativity. Notice tak? Notice tak? Tak. Electropositivity ni refer kepada metal. Okay. Electronegativity ni refer kepada non-metal. Okay. So, contoh metal electropositivity ni refer kepada apa tu? Yang electrochemical series lah ya. Electrochemical series. Okay. Ataupun series of electrode potential series EPS. Electronegativity non-metal ni refer kepada dia ada ECS juga. Dan ECS dia pun ada juga ECS dan SEPS. Tetapi non-metal yang kita selalu discuss itu adalah C halogen. Setuju? Halogen dan halides dia. Faham tak bila teacher cakap halides? Faham. Saya nak ambil tisu paper je. Highlight tu ke apa? Halat tu ion kan? Ion halogen. Ion kepada Halogen halogen. tu dia punya Ion kepada group 17. Kalau halogen dia punya substance HF2 semua. Dia punya atom lah. Molekul dia mana ada atom. Molekul. Yang betul? Cl2, Itu ke apa? Yeah. L2, I2. Vigorous tadi apa? Maksud dia?
Vigorous, okay, orang kau bincang. Vigorous maksudnya sangat-sangat reaktif. Sangat laju. Tak apa, kau bincang. Vigorous. Zaid punya sebut lah. Kalau vigorous maksudnya reaktif ke? Betul. Reaktif. Okey. Tiba-tiba teacher sesema. You doakan teacher tak ada COVID Risau tiba-tiba. Tak, kalau demam ni pun takut dah kan. Awak doakan saya sihat tau. Nah. Dah complete vaksin je? Dah vaksin dah 2 complete dah. InsyaAllah. InsyaAllah saya dah complete 2 vaksin dah 14 hari dah. Tapi sebab lepas 14 hari dah saya dah start merayau pergi sekolah tapi pakai mask lah kan. Alright, mana dia tadi? Okey, kita tengok sini. Okey, ingat displacement ada 2. Satu based on metal, ECS, SEPS, electronegativity non-metal, biasanya halogen dan halide. Kita boleh tengok kepada mana saya punya buku tadi. Okey. Okey, yang ni metal saja. Okey, nak tengok bila kita tengok kepada halides ni, you kena refer kepada ni. Ni dia. Nampak tak ni? Dia ada special group 17 punya elements. Ni. Okey. Maksudnya halogens. Ini semua dia adalah oxidizing agent. Halides ion ini adalah reducing agent. Maksudnya going down the halogen group, strength dia sebagai reducing agent bertambah. Okey. Dan oxidizing agent daripada untuk dia ni bila naik ke atas dia semakin bertambah. Dapat tak idea ni? Okey, ini untuk electronegativity, okey. Nampak tu. Jadi sebenarnya actually this one lah eksperimen dia. Okay, displacement reaction of halogen for its halide solution, dia kata halogens boleh bertindak sebagai dia boleh acting as oxidizing agents dan dia punya halides dia bertindak sebagai reducing agent. Okay, maksudnya dia keupayaan dia untuk itu yang kita cakap equilibrium tu. Awak faham tak equilibrium? Faham tak kenapa kita tajuk kita redox equilibrium? Faham ya? Kenapa kita panggil redox equilibrium? Sebab dua-dua. Sebab nak suruh sama. Sebab bukan. Kita panggil dia redox equilibrium kerana benda ni. Ni. Tu nampak tak? Refer kepada anak panah depan pergi balik ni. Nampak ni? Inilah equilibrium ni. Ini yang maksudnya equilibrium. Equilibrium dalam chemistry refer kepada chemical equation yang pergi berbalik tu. Itu maksud equilibrium. Dia tidak bermaksud macam fizik energy itu apa? Dia tak sama dengan fizik punya understanding. Okey, kita tengok sini. Okey, dekat sini awak cuma kena faham. Okey. Awak kena faham yang ini saja. Ni. Gambar rajah ni saja. Maknanya halida turun ke bawah semakin bertambah. Okay, oxidizing agent naik atas untuk halogen semakin bertambah. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak explain? Kita kata the more reactive the halogen, the easier for the halogen to accept an electron. Dengan kata lain, halogen, bila halogen accept an electron, dia jadi apa? Negatif kan? Ni. Bila dia accept elektron, dia jadi negatif kan? Maknanya, semakin ke atas, dia semakin kuat sebagai oxidizing agent dan dia semakin kuat undergoes reduction. Dapat tak idea tu? Okay. Terbalik lah dengan. Terbalik. Dia terbalik sebab
awak kena careful sebab apa? Sebab positif negatif tu. Okay, saya nak snap gambar ni Oh, ini sebab kelas tuition lah. Teacher ajar macam perlahan sangat Kalau kelas saya yang biasa tu laju bagai nak rock budak-budak pun tak tahu lah kejar-kejar rasanya. Ni. Okey, kita ambil ni. Kita pergi dekat whiteboard. Okey. Okey. Cik sangat ni. Okey, kita tengok sini. Yang ni kosong. Yang ni negatif 1. Kan? Sebelah ni kosong, yang ni negatif 1. Maknanya bila kita lukis satu graf, kosong kan? Negatif 1, so dia turun. Betul? So bila dia turun, maksudnya dia reduction. So, kalau kita ambil contoh negatif 1 kepada kosong, dia naik. Bila dia naik, dia oxidation. Okay. Yang ni in terms of oxidation numbers. Tetapi, bila kesukaran kita nak melihat halogen dengan halide sini adalah, kita tak boleh imagine yang kosong tu kepada negatif 1 tu. Awak perasan tak? Otak kita kalau fikir, kosong kepada positif 1, kita nampak kan? Betul tak? Otak kita akan fikir, bertambah. So kita tahu senang saja oxidation. Tetapi bila otak kita nak fikir kosong kepada negatif 1, otak kita macam susah sikit kan nak cakap kan, nak fikir kan? Awak setuju tak? Menurun. Reduction. Ya. Awak rasa macam tu tak? Kalau teacher rasa susah nak fikir kosong kepada tolak 1 tu sebagai reduction. Melainkan teacher buat graf macam ni. Oh, kosong kepada tolak 1 turun. Tolak 1 naik ke kosong, naik. Apa dia? Siapa nak panggil tanya saya? Yang F2 tu, dia oxidizing agent lah kira. F2, ya, oxidizing agent yang paling kuat. Oh, dia sama macam yang sebelum ni table. Yes. Maksudnya makin atas, semakin kuat sebagai oxidizing agent untuk halogen. Tapi untuk halides, semakin naik atas, dia semakin weaker. Yang ni kalau semakin atas, Weaker. is a weaker oxidizing agent. Tetapi turun bawah dia kuat sebagai reducing agent. So maksudnya bila dia jadi, lagi satu adalah teacher macam susah juga nak dapat idea. Katakanlah klorin kan, kita ambil fluorine kan, fluorine tambah elektron, dua elektron kan? Ya. Dia jadi 2 F tolak. Yang ni pun teacher macam susah juga kan nak tulis equation ni kan? So what I did is that untuk halogen ataupun any element lah kan, bila you dapat elektron you jadi negatif. Senang tak nak ingat macam tu? Bila you dapat elektron you jadi negatif sebab elektron tu negatif. Macam ni lah, jika awak ambil sifat buruk, awak akan jadi seorang yang negatif kan? Betul. Elektron tu macam sifat buruk lah. Dia negative charge. Lost elektron. Kita Dapat kena elektron. buang negatif untuk jadi positif. Oh. Buang positif jadi buang negatif jadi positif. Contoh magnesium. Buang positif, buang negatif jadi positif. So kita akan tulis sebagai Mg kepada Mg2+ tambah 2 elektron.
Boleh? Jadi senang nak ingat adalah klorin samalah Cl2 tambah 2 elektron jadi charge negatif. Boleh tak? Lagi 10 orang, 11 orang tu dapat tak idea tu? Bila kita ambil benda negatif, kita jadi charge negatif. Dapat. Dapat. Dapat Okay. Dapat teacher. Tapi ini senang. Senang sebab dia pergi ke depan. Okay. Saya nak bawa awak kepada satu lagi. Okey, awak tengok yang lagi satu okey ni. Ini okey. Senang okey ni. Ya, dia ada je lagi ni. Nampak tu. Tu. Apabila jadi ni. Nampak tak? Awak nampak? Bila kat sini dia macam haru sikit Nampak je. nampak tak tu? Okey, dia punya values dia. Okey. Tak nak. Saya nak snap yang halogen saja Okey, supaya awak tidak nampak tu iodine nampak sini dah start dah. Iodine nampak tu. Okey. Okey. Okey, awak perasan tak? Iodine tambah 2 elektron dapat 2 iodide. Inode dia positif 0.54. Tapi klorin, bromin tambah 2 elektron dapat 2 bromide. Dapat values ni. Ni. Okay. What can you say about the inode values berkaitan dengan halogen? Positif. Lagi Cuba kita susun. Sekarang ni kita susun. Nampak tak? Nampak. Yang ni kecil kan? Okay. Kalau kita susun dan ikut dia punya arrangement of, biasanya klorin duduk di atas kan? Fluorin kat sini. Okay, nampak adik-beradik dia dua. Okay. Kalau kita susun, biasanya kita akan susun fluorin. Lepas tu klorin kan? Bromin. Iodine. Okay. Okay. Kita akan susun macam tu. Tapi sekarang ni, fluorin paling tinggi positif 2.87. Klorin positif 1.36. Bromin positif 1.07. Iodine positif 0.54. Okay. Bagaimana kita nak kaitkan dia dengan dia punya reactivity? Any idea? Cuba beritahu saya. Analyse sikit. Dia punya elektro positif. Siapa yang paling reaktif? F2. Fluorin. Fluorin. Yes, yang dia paling reaktif kan? Yep. Dia paling reaktif tapi values dia, inode dia? The Paling most positif. positif. Paling positif. Tapi bila dia paling reaktif, what happened to him? Patutnya dia paling punya reaktif inode dia untuk kena rendah. menerima 2 elektron kan? Betul. Kan? Dan menjadi fluorin kan? Okey, apakah sign positif ini menunjukkan? Dia paling kuat sebagai apa? Elektronegatif. Sebagai Ejen apa dia paling kuat? Oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent. Dia paling kuat sebagai oxidizing agent. Nampak tak perkaitan dia? Berkaitan dengan inode values dengan kekuatan dia sebagai oxidizing agent. Nampak.
Apa yang awak faham? Tak kena benda ayap sikit. Okay, apa yang faham? Saya tak nampak muka ni sebab saya duduk tengok slide saya kan. Kalau ikut semakin kat positif, table, semakin semakin oxidation reduction. Oxidizing agent dia lagi kuat. Ya, awak dah dapat Stronger idea tu. Awak oxidizing dah agent. faham idea tu. Semakin positif tinggi, semakin kuat sebagai oxidizing agent. yes. Betul. Okay. Okay, sekarang ni saya akan susun sebelah ini SEPS kan? Okay. SEPS sebelah sini adalah oxidizing agent. Kan? Sebelah sini adalah Reducing agent. sebelah sini. Aduhai. Sebelah sini. Macam mana ni? Sini. Okey. Yang selepas anak panah ni anak panah ni mereka adalah reducing agent. Okey. Tetapi macam mana kita nak tulis dia sebagai reducing agent? Macam mana kita nak dapat nilai ini? Kalau teacher tukar balik okey, sekarang ni teacher tukar. Okey, teacher ambil ni. Saya mengelirukan awak lagi kan? Saya takut saya ajak awak lagi banyak, saya ajak lagi awak keliru Sebab teacher ni ada perangai yang ni sikit. Terlalu banyak explanation, tapi kalau awak dapat saya punya fikiran kan, insya-Allah awak dia pusing awak kok sana kok sini pun awak faham. Sekali lagi tak faham tu pun duk pusing pi pusing mai. Okey, sebenarnya saya nak tunjuk bahawa saya nak suruh awak terbalik kan. Nampak tak? Okey, tapi yang ni dia pergi ke depan kan. Okey, kita ambil sekarang ni, kalau kita tulis balik 2 iodide, ambil pen merah. Kita terbalikkan Kita ambil 2 iodide ni. Ni kan. Pergi balik dapat iodine plus 2 elektron. Berapakah inert values dia? Negatif 0.5. Negatif. Awak dah faham dah. Okay. So saya pusing-pusing pun awak dah nampak. Inert dia adalah negatif. Tak mau. 0.54. Ya, 0.54. 0.54. Inert sini. Negatif 0.54. 0.54. Okey. Okey, saya tulis lagi. Bromide. Okey, kepada okey, nilai dia berapa? Negatif 1.07 kan? Ni nilai ni. Saya ambil klorin pula. Okey, saya ambil klorin. Klorin 2 chloride. Pergi patah balik menjadi klorin plus 2 elektron dapat negatif 1.36. yes. Okey. Fluoride ni fluoride. Hari tu masa first time ni saya tu orang tak faham, dia kata siapa benda yang tak faham, nak cicir nampak macam okey je kan, tak ada susah mana pun kan, betul tak? So dapat negatif 2.87. Okey, so sekarang ni okey. Sekarang ni kita punya persoalannya adalah yang nilai negatif tu siapa yang paling tinggi? Ini struggle je sebab otak teacher tak boleh nak fikir. Tolak 0.854 ni dengan tolak 287 ni siapa yang lebih kecil? I cannot express it. Saya tidak ada pemikiran abstrak. Faham tak? Saya tak boleh cakap, oh macam mana ni tolak 0.5. So saya akan lukis. Nampak ni? Saya akan lukis graf saya ni. Okey, tolak 0.5. Ni negatif 0.54. Negatif 1.07.
Negatif 1.36. Negatif 2.87. Negatif. Kan? Maksudnya siapa yang lebih negatif lebih besar? 2.47. Paling negatif. Yang lebih negatif siapa? Mal. Kalau macam ni siapa yang lebih negatif? Yang ni ke yang ni? Nilai siapa lebih besar? Yang ni ke yang ni? Bawah tu. Yang ni 2.87. kecil, yang ni kecil, yang ni besar. Smaller tu. Negative 2.87 is smaller. Huh? This one is bigger, this one is smaller. This one is? Bigger. This one is? Smaller. Okay. Oh, nampak tak? Nampak tak? Dia semakin turun ke bawah kan? Okay, sekarang Ya, ni. Richard. Sekarang ni siapa yang best? Persoalannya siapa yang lebih best sebagai reducing agent? Negatif. Yang lagi negatif. Ha? Yang reducing agent, Uh-huh. yang kurang Less. negatif. Yang less negatif. Yang less negatif. Good idea. Kenapa awak kata yang reducing agent tu yang less negatif? Sebab Betul ke yang ni paling kuat reducing agent? Berbanding yang ni. Yang paling bagus reducing agent adalah iodine. Ya. Sebab dia paling mudah release elektron. Okay, dalam hal ini, nilai negatif mana yang lebih besar? Oh, nampak tak dia terbalik daripada siapa? Dia terbalik daripada metal. Metal, kalau metal dia more negatif sebab metal itu, metal katalah zinc kan? Dia pergi ke depan, dapat zinc 2+, plus 2 elektron, dia punya value dia berapa? Positif. Apa? Bukan positif, negatif ni. Kau tengok set nilai dia berapa? Kena jadi positif 0.76. Sebab kalau terbalik lagi dia negatif 0.7. Okey, kalau kita tengok balik ya. Okay, kita tengok balik sini. Kalau zinc ini, kalau zinc kepada ini dia dapat positif, 0.76. ya, dia dapat positif 0.76, betul. Betul. Dia dapat positif 0.76. Maknanya positif bermaksud dia akan bergerak ke depan. Awak tadi kan kita dah bincang the spontaneous of displacement. Kalau positif maksudnya berlaku reaction spontaneous. So dekat sini berlaku positif maksudnya berlaku spontaneous zinc kepada zinc 2+ campur 2 elektron. Tapi inert values dia tunjuk Zn. Dia susun itu berdasarkan Zn tambah 2 elektron. Dapat ini, dapat tolak 0.76. Nampak tak? nampak Okey, sebab apa? Sebab dia bandingkan dengan dengan hidrogen. Nilai tu. SEPS ni sejarah dia bandingkan dengan hidrogen. Hidrogen tu sebagai kosong. Maksudnya, nampak tak? So maksudnya bila zinc itu bebaskan 2 elektron, ada voltage sebanyak 0.76. Tetapi bila kita nak susun dia sebagai reducing agent, dia tulis dalam bentuk ini menunjukkan semakin negatif, semakin bagus sebagai reducing agent. Gain elektron. Ha?
Bagus gain elektron. Maksudnya lagi senang dia release elektron, yes. Oh, really? So sekarang ni konsep dia apa? Semakin mudah. Okay, negatif 0.54 dengan negatif 2.87 ni siapa yang lebih besar? Negatif 0.54. Kenapa kita kata negatif 0.54 lebih besar? Sebab dia lagi atas. Dia lagi Lagi dekat atas dengan kosong. lagi? Lagi dekat dengan kosong. Lagi dekat dengan kosong lagi besar kan? Ya. Setuju tak semua orang? Betul-betul. Betul? Betul. Saya rasa benda ni yang orang tak faham, betul tak? Soalan ni kalau bagikan mesti budak kosong punya. Kalau dulu-dulu lah saya duk tanda paper kan. Tambah-tambah dia keluar pula negatif positif ni pening kepala kan, betul tak awak? So sekarang ni apakah ketetapan yang kita nak buat kesimpulan? Okey, seorang tolong bagi saya kesimpulan. Awak displacement saja satu malam dekat pukul 11 dah. Apa kesimpulan kita boleh cakap? Kalau dia lagi negatif, dia adalah stronger reducing agent. Ya. Maksudnya ini iodide ni dia lebih stronger reducing agent sebab dia lebih besar sebab dia mendekati kosong. Okey nah. Ingat tahu ni, yang ni lah yang perkara yang saya tahu ramai budak-budak akan keliru, betul tak? Jadi kita kena buat graf macam ni. Maksudnya nilai ini adalah lebih besar daripada nilai ini. Okay, now. Okay, saya nak bawa awak buat tak soalan yang dia ada bagi kat budak saya mana dia soalan dia tak? Tengok soalan. Mana soalan redox equilibrium saya? Ni. Ingat tak kita buat soalan ni? Yang awak dah pening kan? Ni. Ni Kita tengok ada tak displacement Ini voltage cell. Ini electrode potential. Ini copper electrode. Ini rusting. Tak ada lah ya, tak ada soalan . Okey. Maknanya sekarang ni saya nak tengok balik Tak ada soalan lah ya. Orang nak buat soalan pun tak tahu nak buat soalan Okay, kita tengok sini Okay, kita tengok displacement Awak dah jumpa tak soalan? Nanti saya cari soalan displacement. Sebab displacement ni macam susah sikit lah ya. Sebenarnya tak susah. Maksudnya kita buat kesimpulan kita displacement ni kita kena tengok apa tadi? Nak tengok ada tak soalan assessment Dah sampai temu kimia dah
apalah, tak jumpa lah awak Nanti saya cari soalan Okey. Okay, kita tengok soalan displacement yang dulu-dulu senang saja soalan displacement. Displacement lah soalan yang paling senang kan. Tengok ni kan soalan ni. Ini soalan halogen macam ni. Tengok sini, halogen kan. Ini soalan kita nak tentukan siapa yang halogen yang berlaku ni kan. Ini pun selalu juga halogen. Ferrum ni dah buat. Bromine water dengan air. Ini ferrum 2, ferrum 3. Ni. Okey, okey. Okay, kita tengok sini. Cuba tengok soalan ni. Okey, awak janganlah serabut sangat otak Dia takkan tanya soalan sampailah awak nak kena analyse SEPSS, okey? Boleh Awak jangan worry, awak tak perlu analyse sampai nak kena analyse SEPS tu. Cuma teacher bawa situation tu supaya you faham, you boleh kaitkan. Kan? You boleh kaitkan displacement reaction whether it is spontaneous or not spontaneous berdasarkan SEPS. Okay. Biasanya soalan dia tak susah. Cuba kita tengok soalan ni. Diagram 4.2 shows an experiment of displacement of halogen from its halide solution. Okay. Dia letak potassium iodide, dia letak bromine water. Lepas tu dia masuk tribromoethane. Tribromoethane ni adalah liquid ataupun solvent, okey. Dia adalah tak apa Ipah buatlah kerja Ipah. Dia adalah solvent yang boleh dissolve this halogen okey. Lepas tu dah dapat 2 layer. Kita kena tengok dalam layer aqueous layer warna apa? Dalam organic layer warna apa? Organic. Teacher cakap organic layer faham tak? Faham tak organic layer tu? Ini sebab ini adalah organic solvent. Ini tribromoethane ni adalah organic solvent. Maksudnya X layer ni adalah dalam tribromoethane. Tribromoethane. Dia ada warna dia yang khusus, okey. Maksudnya bromine, klorin, iodine ada warna yang khas dalam aqueous layer dan dalam organic layer. Kau tahu kan yang tu kan? Okay. So state an observation for the reaction in the test tube before tribromoethane is added. Okay. Potassium iodide tambah dengan bromine. Siapa displace siapa? Bromine. Displace potassium. Bromine displace iodide. Displace Iodide. So kita punya ketetapan Iodide. kita bromine molecule ataupun bromine water. Okay, so bromine displace Iodide. Okay. Sekarang ni what is the colour of bromine? Bromine water warna apa? Brown. Brown. Greenish. Mana ada green? Sorry. CL. Tu chlorine. Chlorine. Bromine, lepas tu iodine warna apa? Colourless. Warna This one colourless kan? Okay. Sekarang ni, colourless. okay, so Colourless. brown colourless. So sekarang ni brown, dia akan displace iodide. So kita akan dapat produk apa? Reaction. Potassium bromide. Okay, kita akan dapat KBr dan Iodine water. iodine water. So dia kata state an observation for the reaction. Apa yang you akan nampak? Colourless. Colourless. Dia ada warna. You tak nampak colourless, you nampak apa? Colourless to brown. Colourless to brown. Okay, so you akan nampak colourless Turns to brown.
turns brown. So sekarang ni awak memberi tahu observation for the color of potassium iodide kan? Color of potassium bromide. Kalau potassium iodide. Okay. Ataupun you cakap bromine water ni dah tak ada. Brown become colourless. Boleh tak brown become colourless? Tak boleh lah kan sebab ada ni. So kita ambil yang ni. Okay, tak apa. Yep. Colourless turns brown. Okay. State the name of the substance that oxidize. Iodine. Iodide. Tadi iodide. Jadi Iodine. Jadi iodine. so sekarang ni Dia plus E. Plus tolak ni, tolak Dia- satu, tolak elektron. tolak satu jadi Jadi kosong. kosong. Kalau Dia- saya tak nampak tolak dia- saya kosong ni dia naik plus ke elektron. menurun. Saya pun lukislah Oxidation, graf oxidation. kan. So I pun lukis kosong. Tolak satu. So tolak satu naik kepada kosong. Maka Oxidation. 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 So dapatlah jawapan dia. State the name of substance that is oxidized. Plus elektron. Apa nama dia? Iodide. Iodine. Iodide. Iodide. Sorry. So kita tulis sebagai Iodide. 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 Ion. Iodide tu. Oh. Sebab dia Kalau- kata name. Kita bagi nama penuh dia. Ya, ada soalan? Kalau Kalau stick itu- saja, Iodine water. kalau stick saja. I tolak. Kalau dia cakap stick saja boleh tulis I tolak. Tak boleh. State tu bukan ion. State tu state the name. Okey, awak sekarang ni, maaf, iodide, ion ni bukan substance. Dia kena substance. Potassium iodide. Potassium iodide. Yes. Solution. So, Iodide. mesti potassium. Iodide solution. Potassium. Penting kan kimia ni kan? Benda-benda betul. ni dia macam apa? Nak tangkap budak-budak bagi salah je kan? Betul. Potassium iodide solution. Kena hati-hati sangat menjawab. Sebab kalau dia kata state the name of the substance, you kena bagi nama substance. Kalau dia kata state the name of the ion, you bagi nama ion. Tapi kalau dia kata state the name of the chemical, you boleh jawab potassium iodide ataupun iodide ion. Okay, ya. So sebab substance, you kena bagi nama penuh. Dia tangkap kita kat situ. Okay, dia kata okay. So write the oxidation reaction equation for the reaction. Senang sajalah ni. I tolak kepada iodine. Tambah 2 elektron. Balance. Boleh tulis tak jawapan macam ni? Kan tak ada idea. Boleh. Boleh Okay, lepas tu dia tanya after tribromoethane is added into the test tube, state the colour of X layer. Jahat ni soalan. X layer yang mana? X layer yang dalam tribromoethane ni lah kan? Warna apa? Warna colourless. Tak. Ni, iodine awak. Iodine color. Iodine dalam tribromoethane. Warna apa? Tribromoethane ni Iodine colourless, teacher. So you akan dapat iodine molekul tau. Iodine dalam tribromoethane maksudnya dia punya bentuk dia adalah iodine molekul. Apakah warna iodine molekul?
Brown teacher. Kan? Tak. Kan? Okay, so saya nak buat soalan lah kan. So saya tanyalah. Saya tanya Google lah ya. Okay, I ask Google. What is the colour? Even though I know the answer. What is the colour of iodine molecule in organic solvent? Dah keluar apa jawapan Warna dia adalah Purple. Pink purple. Purple. Warna dia purple. So you kena ingat, iodine kalau dalam air warna dia brown, tapi kalau dalam organic solution warna dia purple. Sebab tu dia nak tangkap purple. Sebab dalam organic dia adalah, nampak ni, this is the colour. Nampak tak? Ini adalah colour molekul dia. Molekul tu maksudnya bila dia duduk dalam air dia jadi ion bromide. Dapat? Tapi kalau dia duduk dalam organic solvent dia jadi molekul iodine. So iodine is purple colour. Okay, so dia tangkap kat situ. Okay, so purple Okay. State another reagent that can replace bromine water. Chlorine. Okay, senanglah chlorine water. Chlorine water. Yang tu je lah awak soalan yang dia tanya soalan yang dia tanya macam tu lah. Okay. Ini. Okay, ada lagi soalan. Okay, soalan ni. Okay, dia bagi. Okay, tapi ini dia bagi dalam bentuk apa? Dia bentuk electron transfer at a distance. Teacher dah ajar ke electron transfer at a distance? Sudah kan? Sudah kan? Distance dah ada. YouTube tu. Teacher dah ajar ke? Yang ni. Dah saya. Dah. Dah. Kan? Konsep dia Dah. apa? Elektron tu move dari mana? From cathode to Anode to cathode. from anode to cathode. Memanglah anode to cathode. From reducing agent to To oxidizing. oxidizing agent. Awak ingat ini? Ingat elektron mesti move daripada reducing agent kepada oxidizing agent. Lepas tu barulah cakap reducing agent ni berada dekat anode. Okay, ataupun negative terminal. Oxidizing agent ni berada dekat cathode atau positive terminal. Tapi first idea dalam kepala otak awak mestilah awak kena fikir siapa yang jadi reducing agent and oxidizing agent. Dan elektron mesti dibebaskan oleh reducing agent. Okay, so sekarang ni persoalannya adalah dia suruh awak lukis set up apparatus for the experiment. Okay, dah lukis. Okay. Katalah dia bagi awak ni. Macam mana kita nak lukis? Kita dah lukis dah kan? Okay. Dekat mana kita nak letak potassium bromide? Katakanlah dalam ni. Biru. Ni sampai pukul 12 malam ni boleh kelas kalau macam ni. Baiklah besok tak ada apa Okay, so yang ni adalah sulfuric acid. So kita orang ada kelas. Oh, you ada kelas ke esok? Tak apa. Tak apa. Siap Ada. kawan. Kau dah mengantuk kan? Tak. Awak dah Okey, pukul 11. Belum. Okey, aja je. Anak teacher dia tanya, Mak, kelas tak habis Ya, lagi ada. ke? Mak, kelas tak habis lagi ke? Ya, kalau kita bincang memang kita tak sedar masa berlalu, betul tak? Betul je. Tapi kalau Betul. seorang bercakap, macam cikgu ngajar, ajar je, saya pun tak larat kalau budak tak jawab, okey? Okay, so sekarang ni kita dah letak apa kat sini? Reducing agent. Okay, you kena determine siapa jadi reducing agent, siapa jadi oxidizing agent. Cepat. Ini sekejap. Okay, janganlah fikir Reducing. lama-lama. Reducing agent mesti Bromine Halida. water. Bromine water. No, bromine water, mesti oxidizing agent. oxidizing.
Yeah, bromine water is an oxidizing agent. Yes, bromin kat sini. Yang tu potassium bromide. Yes, potassium KBr. bromide. KBr kat sini. Selesai lah masalah. Sebab Dia elektron dari- akan move daripada Reducing agent to Apa, oxidizing agent. maksudnya Oxidizing agent. bromide akan jadi apa? Jadi BR2. Biar tu. Br2 lagi? Silap pula dah. Tu kat bawah. Jadi dah melelong dah sebab dah pukul 9 malam. Patutnya duduk di bawah. Plus Plus 2 electron. Plus 2E. Okay. 2 BR minus. Lepas tu lagi seorang Lagi seorang bromin BR2 tadi. dari Bromin bromide. tadi akan ambil Ambil elektron. Elektron jadi? Bromide. ya bromide 2 ion. BR minus. 2 BR minus. Okay lah, awak faham ni dah senang Dah senang. Okay, habislah cerita dia. Describe briefly steps taken to carry out the experiment by using the apparatus and materials listed. You kena bagi prosedur 3 markah. Okay, macam mana tu? Macam mana nak cerita? Ya. Mm-mm. Letak apa? Yang Dekat dia lengan ajar tu. kanan. Okey, kan ada 2 lengan kan? Ni Letak- katakanlah lengan kanan. Left, right. Left. Right. Okey, dekat left letak apa? Letak Okey. satu KBR. Okay, KBR. Okay. KBR solution. Okay, lepas tu you akan celup apa kat sini? Apa tu? Cathode. Tak apa, you letak situ dulu. Lepas tu dekat right you letak apa? Right, letak bromine water. Bromine Okay, water. bromine water. Lepas tu you akan ambil electrode, you immerse kan? Electrode immerse. Jangan lupa dalam ni letak apa? Letak acid. Electrolyte. Acid sulfuric. Macam tu je lah. 3 markah. Maksudnya you ceritakan mula-mula you letak sulfuric acid dan lebih kurang 5 cm kan? Lepas tu you letak left, letak KBr. At the right you letak bromine. Lepas tu you akan connect dengan Galvanometer. galvanometer wire. So elektron akan move lah daripada sini ke sini. Macam tu je lah cerita dia. Okay, sekarang ni kita kena explain the observation. Okay, dia bagi observation for the 2 substances. Okay, kalau macam ni colourless turns brown. Siapa colourless? KBR. Okay, KBr ataupun bromide lah. Okay, siapa yang brown ni? Brown ni siapa? Brown. Bromine. Bukan bromine. Bromine. Kan? Dia dah jadi Bromine water. Bromine bromine water. Okay, siapa yang brown solution ni? Bromine water. Okay, so bromine water. Okay, tadi betul lah kawan awak cakap bromide atau KBr boleh Boleh dua-dua Okay, so brown solution turns colourless siapa? Colourless adalah potassium bromide. Okay, potassium bromide KBr atau Br minus. BR minus. Dah, senang awak. Explain the observation in potassium bromide solution in terms of electron transfer. Okay, explain the observation. You kena explain apa berlaku kat sini. Explain apa berlaku kat sini. Tapi dia nak cerita dia pada siapa? Dia nak cerita dia pada potassium bromide. Ni. Okay, siapa yang derma elektron? Siapa yang transfer? Siapa yang bagi elektron? Satu markah. Potassium bromide. Potassium bromide bagi elektron. Potassium bromide ke bromide ion?
Bromide ion. Bromide ion. Ingat kita potassium tak buat apa-apa. Potassium is just audience. Yes. So kita Sodium kata ion. bromide ion loose electron. Yes, loose electron. Loose electron ataupun undergoes what? Process? And undergoes oxidation. Okay, oxidation. Okay, lepas tu yang kedua. Bromine water. Okay, bromine water ataupun BR2. BR2 apa? BR2 BR2. Come on, you have to mention the particle. molecule. Molecule. Ingat jangan lupa you kena mention particle bila dia kata explain observation, kena cakap particle apa. Okay, so maksudnya bromine molecule buat apa? Dia receive electron. Electron to become apa? To become Bromide ion. Ataupun and then maksudnya dia undergoes apa? Undergoes reduction. And undergoes reduction. Yang tu je lah. Yang tu saja. Siaplah 2 markah. Nampak tak? So dekat sini you kena careful. You kena careful adalah you kena cakap bromide. Ayo besar benar Saya nak cakap You kena careful. Okay, kena cakap bromide ion, bromine molecule. You kena ada tu. Tak apalah ya. Macam mana? You kena ada particle. Type of Ya. particle. Boleh. Bila explain, jangan lupa bila explain in terms of scientific. Dia mesti scientific. Chemistry, hari tu kan teacher dah bagi teknik menjawab kan. Teacher kata mesti jawab according to chemistry punya ideas. Chemistry punya ideas you kena mention ion, molecule. Siapa bilik dia panas ya? Tak tahulah. Panas gila. Tolong bagi sejuk sikit aircon mak. Okay. Lepas tu dia kata write the half equation for the reaction that occurs in potassium bromide solution. Jadi dah senang dah. Okay. Ini dah senang dah sebab kita tulis apa? Macam mana? Jadi apa? Loose electron? BR2 BR minus. Okay, 2 BR minus. Lagi? Produce. Jadi produce BR2 plus 2 electron. Okay. So between the two solution, which one is oxidizing agent? Oxidizing agent is bromine water. Yes. Ingat oxidizing agent, kalau dia tanya oxidizing agent, kalau dia tanya reducing agent, Halogen. awak kena tengok pada reactant. Bahan tindak balas itu, iaitu kat sini bahan tindak balasnya adalah sama ada potassium bromide ataupun bromine water. Okay, jangan pergi bagi nama produk pula. Boleh? So, okay, state the change in the oxidation number for bromine water. From 0 to -1. Yes. Pandai lah korang ni Habis. Yay. Pasti. Tak cikgu dah berletiak. Dia kata dah sampai suku malam. Baru masuk malam-malam. Kan? Malam baru masuk kan? Betul tak? Kalau petang ngantuk je. Teacher pun tak mengantuk pula bila dapat soalan-soalan yang best jugalah soalan tu
Okey, dapat tak idea of, so jadi kesimpulannya, apa kita boleh buat kesimpulan tentang displacement yang kita belajar malam ni? Displacement. Dia Dia tukar tukar bagi displacement. kesimpulan. Pertama, Dia ada metal dengan halogen. oh yes, lepas tu? Kalau more metal, more kalau metal tu dia kalau more negatif, inert dia More Dia negatif lagi akan kuat dia jadi discordant. stronger reducing agent. Yes, lagi? Stronger. Yang Kalau ion Kalau- tak makin apa? positif, makin Kalau kuat ion dia oxidation more agent. positif, Kalau ion dia more Kuat positif, oxidation agent. dia lebih. Okey, awak kena cakap bila dia jadi more reducing agent, dia punya keupayaan dia untuk displace other metal is stronger. Betul tak? betul. So kalau ion itu semakin inut dia semakin positif, bermaksud dia semakin mudah semakin lagi senang displace. displace. Apa cerita tentang sum tu, nilai sum tu? Yang kita sembang tentang, spontaneous or non-spontaneous? Kalau positif, spontaneous. Kalau positif, spontaneous. Lagi apa lagi kita belajar? Kalau Kalau negatif dia tak spontaneous. Yes, kalau negatif dia tak spontaneous. Kalau positif dia spontaneous. Okay, kalau lagi? dia terima elektron, dia jadi negatif, dia jadi apa? Jadi negatif. Dia jadi reduction Kalau dia terima, elektron. yes, dia jadi. Okey, kalau dia bebas elektron dia jadi apa? Agent apa? Dia jadi Oxidation. reducing agent. Dia jadi Yes. reducing agent. Oxidation. Jika dia terima elektron dia adalah agent apa? Oxidizing Oxidizing agent. Yes. Susah ke displacement? Macam tak susah. Kita nampak macam dah faham dah ya. Faham kan? Tapi teacher tak boleh bincang Boleh, banyak Chef. dah ya. Dah tengah malam dah. Saya buat habis nanti. Boleh lah. Teacher. Boleh lah. Saya nak ajar yang electrode potential tu pada hari lain lah ya. Boleh. Itu lagi tara